Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 Jamadil Awal 18 Disember bersama saya, Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. 10 maut nahas dengan trailer. Juga 6 negeri mula dilanda banjir. Berita malam ini kami mulakan dengan laporan tragedi kemalangan maut membabitkan 10 orang termasuk 8 kanak-kanak. Insiden melibatkan sebuah trailer dan 3 kereta di Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elite menghala ke Shah Alam berhampiran kawasan rehat dan rawat USJ. 9 daripada mangsa maut adalah dari satu keluarga, iaitu seorang wanita dan 8 anaknya yang menaiki Proton Wira yang dipandu Abdul Razak Majid, 50 tahun, yang hanya mengalami cedera ringan. Menurut laporan polis, 3 kereta terlibat, 2 Proton Wira dan sebuah Perdua Azia berhenti di lorong kecemasan sebelum dirempuh trailer dari arah belakang. Sementara itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Azam Khamis berkata, pihaknya menerima panggilan sekitar jam 11.42 malam tadi sebelum sepasukan 12 anggota dari Balai Subang Jaya dan Puchong dikejarkan ke lokasi kejadian untuk operasi menyelamat. Mangsa maut melibatkan seorang lelaki dan seorang wanita dewasa, manakala 8 lagi membabitkan 5 kanak-kanak lelaki dan 3 kanak-kanak perempuan. Bomba mengeluarkan kesemua mangsa menggunakan alatan khas dan sebuah kren digunakan untuk mengangkat trailer tersebut. Operasi tamat sekitar jam 2.40 pagi. Dalam pada itu, ahli keluarga dan sanak saudara mangsa yang terlibat dalam kemalangan maut membabitkan 10 kematian itu memenuhi perkarangan unit forensik Hospital Shah Alam sejak petang tadi. Turut kelihatan salah seorang anak lelaki mangsa wanita dewasa dikenali sebagai Faiz yang tidak berada semasa nahas itu. Difahamkan kesemua jenazah akan dituntut hari ini dan akan dikebumikan malam ini. 9 anak beranak itu dikebumikan di tanah perkuburan Seksyen 21 Shah Alam. Manakala seorang lagi lelaki yang juga mekanik dikebumikan di tanah perkuburan Padang Jawa Kelang. Dalam kejadian 11.45 malam tadi, 10 maut manakala 3 lagi cedera. Sementara itu, pemandu trailer yang menyebabkan kematian 10 orang itu direman selama 4 hari. Timbalan Ketua Polis Subang Jaya, Superintenden Muhammad Fairuz Jaafar berkata, lelaki berusia 37 tahun itu ditahan sehingga Selasa minggu depan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Muhammad Fairuz berkata, hasil ujian alkohol dan air kencing ke atas lelaki itu didapati negatif. Sementara itu, orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Subang Jaya, Asisten Superintenden Lim Chin Huat di talian 012 201 808. Dan berikut kronologi awal kemalangan yang mengorbankan 9 beranak dan seorang mekanik. Pada jam 11 malam, sebuah Proton Wira rosak dan berhenti di lorong kecemasan di RNR Lebuh Raya Elite menghala Shah Alam. Ketika kejadian, permukaan jalan licin disebabkan oleh hujan lebat. Pada jam 11.15 malam, sebuah Perdua Azia dan Proton Wira tiba untuk memberi bantuan kepada kenderaan mangsa. Pada jam 11.30 malam, sebuah trailer merempuh ketiga-tiga kenderaan dari arah belakang dan menyebabkan Proton Wira terperosok di bawah lori tersebut. Seorang ibu dan 8 anaknya maut di tempat kejadian, manakala seorang mekanik lelaki turut terkorban. Pada jam 11.42 malam, pihak bomba menerima panggilan kecemasan daripada orang awam tentang kemalangan tersebut. 11.54 malam, jentera bomba tiba di lokasi dan memulakan operasi menyelamat. Pada jam 2.42 pagi, operasi menyelamat selesai dan mangsa yang terlibat disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan dari Hospital Shah Alam. Solat jenazah diadakan di Masjid Seksyen 17 Shah Alam dan upacara pengebumian dijangka dibuat pada malam ini di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beralih ke perkembangan banjir, hampir 10,000 penduduk di 6 negeri iaitu Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Kelantan terjejas akibat bencana itu. Met Malaysia berkata hujan sangat lebat, peringkat bahaya dijangka berlaku di Kuala Lumpur dan di Selangor iaitu Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Klang, Gombak, Petaling, Kuala Langat dan Hulu Langat. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama Nazira Syaringat di Johan Setia Selangor. Nak teruskan laporan anda. Baik, terima kasih Fazida. Di studio saya kini berada di Bandar Puteri Kelang untuk melaporkan kepada anda perkembangan banjir di Kelang, dan saya sebenarnya dijadualkan untuk melakukan secara langsung di SK Johan Setia iaitu lokasi yang menempatkan mangsa-mangsa banjir daripada 3 kampung, tapi keadaan itu tidak mengizinkan memandangkan kawasan itu mula dinaiki air disebabkan hujan yang masih berterusan sejak daripada petang tadi. Apapun saya sempat meninjau di SK Johan Setia iaitu lokasi di mana menempatkan mangsa-mangsa banjir iaitu seramai 623 orang yang mereka berpindah sejak daripada 10 malam semalam sehingga 6 pagi tadi. Dan mereka kebanyakannya keluar dengan selai sepinggang kerana mereka tidak menyangka banjir yang begitu buruk berlaku kali ini, dan kedua mereka juga tidak menyangka bahawa banjir boleh mencecah paras pinggang terutama di kampung Johan Setia, dan mereka terpaksa keluar menggunakan dengan pengangkutan yang ada seperti termasuklah sampan dan juga kereta-kereta yang boleh membawa mangsa-mangsa banjir ke tempat pemindahan sementara termasuklah di Masjid Johan Setia. Dan setakat malam tadi sewaktu saya ingin keluar daripada Johan Setia, saya mendapati bahawa ada lagi mangsa-mangsa banjir yang terperangkap dan dalam perjalanan untuk ke PPS. Jadi jumlah mangsa banjir setakat jam 7 petang tadi berkurang kepada 435 orang, di mana ada daripada penduduk di sana pergi ke rumah anak-anak dan juga saudara terdekat untuk keadaan yang lebih selesa. Dan untuk pengetahuan anda, SK Johan Setia menyediakan 9 bilik di mana satu bilik menempatkan sekitar 30 hingga 50 orang mangsa mengikut kepada kapasiti keluarga, dan mereka terdiri daripada penduduk kampung di 3 buah kampung iaitu Kampung Johan Setia, Kampung Sri Nadi dan juga Kampung Jalan Kebun. Dan hasil temu ramah saya dengan penduduk di sana, mereka menyifatkan bahawa banjir ini buruk dan terburuk sepanjang 30 tahun, dan ada kawasan yang tidak pernah banjir tapi kali ini dinaiki air disebabkan oleh hujan yang berterusan sejak petang semalam. Dan Met Malaysia juga meramalkan bahawa hujan akan berterusan sehingga esok dan keadaan itu mungkin bertambah buruk, dan saya tidak dapat pastikan selama mana mereka akan tinggal di PPS kerana bergantung kepada keadaan. Jika hujan masih berterusan, mungkin rumah mereka dinaiki air sehingga ke paras pinggang, dan kehidupan mereka pun pastinya tidak selesa di rumah masing-masing kerana tiada bekalan elektrik, dan kebanyakan mereka lebih memilih untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara termasuklah di masjid. Dan untuk pengetahuan anda, 20 kawasan di Kelang telah dinaiki air sejak petang semalam, antaranya Teluk Gong. Saya difahamkan Teluk Gong juga antara yang teruk terjejas, dan sebenarnya petang tadi saya berhasrat untuk ke Teluk Gong tapi tidak kesampaian kerana jalan untuk akses kepada Teluk Gong telah pun ditutup. Antara kawasan lain yang teruk banjir termasuklah Bandar Botanik, Pendamaran
Meru, Kelang, Bukit Kapar dan banyak lagi. Dan saya difahamkan di kampung Bukit Kapar, kawasan itu tidak pernah banjir. Tapi kali ini luar biasa kerana kawasan itu telah pun dinaiki air. Dan sebenarnya banjir di Selangor bukan saja berlaku di Kelang, tapi juga turut dilaporkan berlaku di Kuala Langat dan juga Sepang. Dan keadaan itu dilaporkan bertambah buruk di mana kebanyakan saya difahamkan 12 sungai telah pun melepasi paras bahaya, termasuklah di Kelang dan juga di Kuala Langat. Jadi saya kira itu saja laporan saya boleh bawakan setakat ini. InsyaAllah banyak lagi laporan-laporan lain yang kita akan kongsikan menerusi berita Al-Hijrah, menerusi perkembangan banjir di Selangor insyaAllah. Kembali kepada Fazida, silakan. Baik, terima kasih Nazira Syaringat atas laporan terperinci itu dari Johan Setia. Terima kasih, Nat. Baik, kita ke laporan seterusnya. Sementara itu, di Terengganu, seorang wanita terpaksa mengharungi air paras dada bersama bayi lelakinya yang baru berusia 4 bulan selepas rumahnya di Kampung Syukur, Hulu Dungun dilanda banjir awal pagi tadi. Nur Ashikin Zulkarnain, 28 tahun berkata air naik secara mendadak menyebabkan dia terpaksa berjalan sejauh 300 meter bagi menyelamatkan diri dan bayinya ke pusat pemindahan sementara PPS Kampung Syukur. Nur Ashikin mulai sedar banjir selepas bangun tidur lalu bergegas mengemas barang-barang berharga di rumahnya sebelum melihat air sudah berada di paras dada. Nur Ashikin bersama suami dan 3 lagi anak-anaknya terpaksa berlindung di PPS Kampung Syukur kerana keadaan rumahnya sudah tidak selamat diduduki. Sebab lagi baby dia luar sekarang ni. Sebab masa lagi tadi, kaki baby dia tergelang juga dah sikit. Sebab kat dengan saya pun kat dengan dada dah lah. Air kat depan rumah tu. Jadi tu sebab lagi dia dulu lah. Air naik berapa? Air naik dalam pukul 10 tu ada dah lah. Dekat pukul 11 tu dah ada air dalam rumah dah. Pagi? Air kat dapur tu, barang semua memang tak dakat lah. Sementara itu, seorang lagi mangsa Tengku Muhammad Zulkarnain Tengku Man, 55 tahun berkata, hujan bermula sejak jam 3.30 pagi sehingga tengah hari tadi menyebabkan air melimpah memasuki rumahnya pada paras dada. Start hujan tu maknanya bagi saya dah berjaga-jaga. Mana pindah barang itu serba ke atas tempat yang tinggi. Lepas tu bila siap pindah barang ke atas tempat yang tinggi, saya pun maknanya keluarga saya berpindah ke pusat perpindahan. Lepas tu barang yang tak diselamat maknanya bok je lah satu biji tak diselamatkan. Sementara itu, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu, Lieutenant Colonel Muhammad Rosman Abdullah berkata, trend air di kebanyakan sungai di Terengganu setakat ini menunjukkan penurunan. Namun, ada 3 sungai masih menunjukkan peningkatan iaitu Sungai Kemaman, Sungai Dungun dan Sungai Besut. Okey, kebanyakan sungai di negeri Terengganu menunjukkan penurunan lah. Walau bagaimanapun ada beberapa sungai yang menunjukkan peningkatan. Satu di Sungai Dungun, Sungai Kemaman dan satu lagi di Besut ada satu sungai menunjukkan peningkatan. Lain-lain sungai di negeri Terengganu menunjukkan trend penurunan. Dan kalau kita tengok cuaca sekarang pun hujan masih ada, cuma tak lebat macam semalam lah. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, 2 daerah dilanda banjir iaitu Dungun dan Kemaman, ekoran hujan berterusan sejak malam tadi. Seramai 285 orang daripada 92 keluarga telah dipindahkan di 3 PPS iaitu di 2 daerah Dungun di Kampung Syukur dan Kampung Pasir Raja serta 1 di daerah Kemaman di Dewan Sivik Air Putih setakat jam 4 petang tadi. Dalam pada itu, di Kelantan, banjir turut mula melanda negeri itu berikutan hujan lebat berterusan sejak Khamis lepas terutama di kawasan Ulu Negeri. Sehingga jam 4 petang tadi, 24 buah pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan 1,614 mangsa banjir daripada 381 keluarga telah dibuka melibatkan 5 jajahan iaitu Buah Mesang, Jeli, Kuala Krai, Tanah Merah dan Pasir Emas. 4 sungai utama di negeri ini turut merekodkan catatan melebihi paras bahaya iaitu Sungai Kelantan di tangga Krai 26.19 meter melebihi paras bahaya iaitu 25 meter, Sungai Kelantan 16.26 meter,
Sungai Golok di Jenub Pasir Mas 24.06 meter dan Sungai Golok di Rantau Panjang 9.28 meter melebihi paras bahaya iaitu 9 meter. Sungai-sungai utama yang lain juga menunjukkan trend air yang semakin meningkat. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di PPS Sekolah Kebangsaan Banggul Guchil, Kuala Krai mendapati kebanyakan mangsa banjir yang ditempatkan di situ sudah melakukan persiapan awal untuk berpindah berikutan hujan lebat yang berterusan sejak Khamis lalu. Mereka dari Kampung Guchil 4, Guchil 6 dan Kampung Guchil 7 itu berkata, setiap kali tiba musim tengkujuh, barangan berharga dan alat elektrik akan ditempatkan di atas para tinggi yang dibina dan ada juga yang memindahkannya ke rumah jiran yang berada di kawasan yang tinggi. Malah ada rumah penduduk di kawasan berkenaan yang hanya mempunyai kelengkapan asas sahaja seperti peti ais dan TV tanpa alat perabot untuk mengelakkan kerugian akibat banjir yang melanda hampir setiap tahun. Kemah awal tu kemah baru ni, minggu lepas baru ni kemah. Kemah baru peti-peti bawa ke, kemah berapa lah. Itu. Mau cerita beli bagai baju sakut-sakut tali gitu ya, buat tali sakut ke baju tak beli mari gapo. Kisi buruk roti kali selai banjir nak punuh nak cam. Tak beli bagai. Anak nak beli bagai tak boleh, tak beli, tak bui. Letak tempat tinggi gitu pe mau jire separuh peti mese kan kita mau jire dua tinggi ya. Sekali banjir ni mana semaya tu? Ada lah tapi saya ni tak ada bagaimana, tak ada tempat banjir ke, tak beli mana lah bagai. Macam lembek ke apa saya letak mau jire tinggi ni lah. Sementara itu, Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Kuala Krai, Kapten Pertahanan Awam Abdul Fattah Abdul Aziz berkata, APM Kuala Krai dengan 70 pegawai dan anggota sudah bersedia untuk menghadapi kemungkinan banjir buruk berlaku berikutan hujan yang masih berterusan. Nasihat saya kepada penduduk-penduduk sekitar ataupun penduduk-penduduk yang bersiko menghadapi banjir ni berpindah awal lah. Sebelum keadaan tu berlaku lebih teruk lah. Kalau boleh sebelum waktu malam lah, bagi memudahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan masa yang terlibat lah. Turut dilanda banjir negeri Pahang, situasi bah di negeri berkenaan semakin teruk dengan jumlah penduduk terjejas banjir semakin meningkat kepada 1,521 orang berbanding hanya 137 mangsa petang semalam. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, setakat jam 5 petang tadi, 50 pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka yang menempatkan 429 keluarga. Raub menjadi daerah paling teruk terjejas. Ketika ini 744 mangsa daripada 221 keluarga di daerah berkenaan sudah ditempatkan di 21 PPS. Kuantan pula mencatatkan peningkatan kepada 266 mangsa daripada 86 keluarga ditempatkan di 3 PPS. Di Jerantut, seramai 232 orang daripada 43 keluarga di 9 PPS. Di Lipis, seramai 196 orang daripada 54 keluarga ditempatkan di 8 PPS. Manakala di Maran, seramai 161 orang daripada 43 keluarga ditempatkan di 9 PPS. Sementara itu, 8 sungai melepasi paras bahaya iaitu Sungai Jelai di Bukit Betong dan Jeti Lipis di daerah Lipis, Sungai Lipis di Benta, Sungai Tembeling di Kampung Merting Jerantut, Sungai Pahang di Sungai Yap dan Paya Gintung di Jerantut, Sungai Lipis di Batu Malim Raup dan Sungai Pahang di Kuala Krau Temerloh. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. Selepas ini, parti mana terajui Sarawak?
Alhamdulillah bertemu kembali Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. Meskipun SOP ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dilihat ketat, namun rata-rata pengundi berpuas hati dengan sistem yang diatur dengan menitik beratkan keselamatan setiap individu. Wartawan Khadijah Faisal yang berada di sana turut memaklumkan pengundi mematuhi setiap prosedur di semua pusat mengundi yang bermula seawal jam 7.30 pagi tadi. Hasil tinjauan, pusat pengundian di Dun 1 yang terletak di Kompleks Sukan 1 Padang SLPS Kuching antara pusat pengundian yang menekankan SOP bermula dari pintu masuk utama. Pengundi perlu melalui 4 stesen dalam pusat mengundi iaitu pintu masuk mengundi, pintu masuk saluran dan saluran sebelum keluar dari pusat mengundi yang dikawal ketat oleh pihak polis, rela serta petugas SPR. So far pagi ini saya tengok SOP memang ketat. Pada pintu masuk sahaja kita dah boleh tengok ramai petugas-petugas ataupun rela ataupun polis yang akan datang menyambut kita semua. Selain itu, kata mereka, proses melakukan undian hanya mengambil masa 5 ke 10 minit sahaja. Ia sekaligus memudahkan urusan setiap pengundi yang mempunyai tuntutan lain selepas mengundi. Terlalu mudah sebab saya rasa saya masuk dalam 5 minutes dan settle. SOP pun okey sebab saya pergi saluran 7, masuk terus pergi mengundi. Tu je. Senang sangat. Pengundi juga dilihat mematuhi SOP ditetapkan, antaranya memakai pelitup muka, menyaring suhu badan, sanitasi tangan, merekod kehadiran dan mengamalkan penjarakan fizikal. Selain itu, pihak SPR juga telah mengasingkan kemah khusus bagi warga emas dan pengundi biasa, serta kemah khas bagi individu bergejala COVID-19 juga telah disediakan pihak SPR bagi pemantauan mudah dilakukan oleh pegawai kesihatan. Sementara itu, antara yang hadir mengundi di pusat pengundian Dun 1 itu ialah Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS Tan Sri Abang Johari Abang Openg pada jam 9.56 pagi tadi. Dun 1 menyaksikan perlawanan 3 penjuru Gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Ibrahim Baki, Datuk Insinyur Nur Irwan Ahmad Nur dari Parti Keadilan Rakyat PKR dan Naib Presiden Parti Bumi Kenyalang PBK Awang Badili Awang Ali. Laporan Khadijah Faisal dari Kuching, Sarawak untuk Berita Al-Hijrah. Dalam pada itu, teka-teki parti mana dan siapa bakal menerajui Sarawak akan terjawab malam ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, kita terus sahaja bersama wartawan Khadijah Faisal secara langsung di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum, Izzah. Waalaikumsalam, Faizidah. Izzah, berdasarkan keadaan di sana, jangkaan keputusan malam ini jam berapa dan bagaimana keadaan di sana, Izzah? Okey, baik Fazidah, apa yang saya boleh kongsikan setelah selesainya proses undian yang telah tamat pada pukul 5 petang tadi, yang mana akan menentukan siapakah yang akan memimpin negeri Sarawak ini. Keputusannya akan berlaku pada bila-bila masa sahaja malam ini, Fazidah. Namun masa yang secara lebih spesifik tidak dapat kita jangkakan. Apa yang pasti, keputusan itu pasti keluar pada malam ini, Fazidah. Jika Izzah dalam pemerhatian Izzah, antara kawasan tumpuan, Ospot dan juga calon popular, mana yang boleh menang, Izzah? Baik, apa yang saya boleh kongsikan mengenai kawasan tumpuan ataupun tumpuan kerusi PRN Sarawak bagi kali ke-12 ini, N03 Tanjung Datu, di mana kita boleh menyaksikan pertandingan 4 penjuru yang membabitkan GPS dengan calon yang dipertandingkan Azizul Anwar Adenan, PBK Jiom Pijar, PSB Jerian Fauzi dan calon bebas Abdul Talib Bai. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, N03 ini merupakan kerusi legasi Allahyarham Tan Sri Adenan Satin ataupun lebih mesra kita gelar Allahyarham Tok Nan. Oleh itu, PRN ke-12 kali ini, PRN Sarawak ke-12 pada kali ini, legasi tersebut diteruskan dengan memperlihatkan calon GPS iaitu Azizul Anwar Adenan
perlawanan yang bertanding pada kali ini. Dan apa yang lebih menjadi tumpuan iaitu kerusi N11 ataupun N11 Batu Lintang. Terdapat 5 pertembungan membabitkan GPS, PSB, PBK, PKR dan DAP. Dan apa yang menjadi menarik dan tumpuan adalah calon termuda daripada 349 calon bertanding iaitu berusia 24 tahun yang mana namanya adalah Cherish Eng Puai Hui. Pastinya tanggungjawab yang digalas oleh beliau begitu besar untuk merampas kembali Batu Lintang, Fazida. Baik. Ada yang jangkakan gabungan Parti Sarawak GPS akan menang malam ini, Izzah. Sejauh mana andaian itu betul? Ya, seperti mana yang kita dapat lihat ya, pada malam ini GPS telah pun memperoleh 39 daripada 82 kerusi, dan berdasarkan penganalisis politik juga ya, mereka menjangkakan gabungan Parti Sarawak GPS dijangka muncul sebagai juara pada PRN Sarawak ke-12 kali ini. Dan kemenangan itu adalah diandaikan disebabkan oleh perpecahan dalam kalangan pembangkang parti-parti lain. Dan walaupun parti ini baru sahaja ditubuhkan beberapa tahun yang lepas, parti ini memperoleh anggota yang begitu kuat yang mana terdiri daripada parti PBB, PRS, SU, PP, PDP yang telah mendominasi kerajaan sejak tahun 1970-an lagi. Jadi mereka ini mempunyai anggota-anggota yang cukup berkebolehan dalam bidang politik dan juga pengurusan negara. Dan Fazida, saya kira sekian saja lintas langsung. Baik, terima kasih Izzah. Secara ringkasnya ya, sekiranya GPS ini digelar juara untuk ataupun memperoleh kemenangan tertinggi PRN Sarawak ke-12 ini, mereka merancang untuk mengangkat sumpah di Astana Negeri Sarawak pada malam ini juga. Dan saya kira itu sahaja perkongsian secara langsung dari Borneo Convention Centre Kuching Sarawak. Kita kembali kepada anda, Fazida. Baik, terima kasih Izzah atas laporan terperinci itu dari Kuching Sarawak. Baik, kita akan kembali sebentar nanti dengan laporan seterusnya. Al-Mulk jadi tema World #Quran Convention 2.0. Kerjasama antara tenaga pakar ilmuwan, pelbagai bidang dan pemimpin politik mampu menyelesaikan masalah perpaduan di antara pelbagai kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jika masalah berkenaan boleh diatasi, ia sekaligus dapat mempertahankan suasana harmoni di negara ini. Bagaimanapun jelas Perdana Menteri, perbezaan pegangan politik kadangkala boleh menjadi punca perpecahan, sedangkan ia seharusnya menjadi wadah kepada penyatuan. Kepentingan peribadi dan pegangan politik akhirnya menerbitkan bibit-bibit permusuhan yang boleh membawa kepada perpecahan dalam kalangan keluarga Malaysia. Perkara ini merupakan satu cabaran besar yang perlu dihadapi oleh bukan sahaja para pemimpin tetapi juga keluarga Malaysia bagi memastikan kestabilan negara terus terjamin. Tambahnya, perpaduan yang terbina di kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara ini menjadikan Malaysia sebagai negara contoh kepada masyarakat lain di dunia. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Kongres Perpaduan Negara 2021 secara maya hari ini. Kongres itu dianjurkan bersama Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, WOAG Malaysia dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya APIUM dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ucap tama Kongres itu disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Idris Ahmad. Surah Al-Mulk dipilih menjadi tema bagi World #Quran Convention 2.0 tahun ini dengan mengangkat karakter dan pemikiran golongan bapa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata peranan sebagai ketua keluarga perlu dimainkan sebaik-baiknya dalam membina keluarga Islam yang sejahtera. Para ayah perlu elakkan daripada menjadi a less involved father at home dan perlu memainkan peranannya di rumah, bukan hanya aktif di tempat kerja atau di luar rumah.
mengambil manfaat daripada konvensyen ini agar kita mendapat panduan yang benar dan jelas daripada isi Al-Quran sehingga lahir Quranic based family sebagai model keluarga Muslim. Program World #Quran Convention 2.0 tahun ini berlangsung secara maya selama 2 hari sehingga esok dengan menampilkan barisan penceramah, qari dan tetamu jemputan dari dalam dan luar negara. 4 peranan bapa yang utama diberi tumpuan iaitu didikan tauhid, identiti Muslim, kepentingan solat dan doa. Program World #Quran Convention diadakan bertujuan mengajak masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran melalui pembacaan, pemahaman dan penerapan nilai dalam usaha menambah baik pemikiran dan sahsiah Muslim. Sebelum berpisah, jom kita hayati petikan keluarga Malaysia ini. Marilah kita berikrar untuk melindungi anak-anak kita daripada segala amalan yang memudaratkan dan diskriminasi kerana mereka adalah bunga-bunga taman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan ketinggalan menyaksikan program realiti Hijrahkan Laguku dengan 6 lagi peserta yang akan membuat persembahan tepat jam 9 malam ini. Sekian berita Al-Hijrah, layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.